وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wal muslimina bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati Allah. Malam ini kita menyambung mudzakarah ilmu kita berpandukan kepada kitab Mukhtar Hadis An-Nabawi. Hadis yang ke-139. Betul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam azibu ta'amakum bi dzikrillahi was salati wa la tanamu alaihi fataqsuwa qulubukum. Rawahu Abu Nuaim fi Tibi an Aisyah. Hadamkanlah makanan kamu itu dengan berzikir ataupun dengan sembahyang, dan jangan kamu tidur selepas makan, nanti keras hati kamu. Riwayat Abu Nuaim fi Tib daripada Sayyidatina Aisyah. Arba'u da'awatin la turaddu. Da'watul haji hatta yarji'a, wa da'watul ghazi hatta yasdura, wa da'watul maridi hatta yabra'a, wa da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaibi, wa asra'u haula'i da'awati ijabatan da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Rawahu ad-Dailami an Ibn Abbas. 4 doa itu tidak ditolak, bahkan diterima. Doa orang yang mengerjakan haji hingga balik ia ke rumah. Doa orang yang kedua, doa orang yang berperang sehingga dia kembali. Doa orang yang sakit sehingga sembuh. Yang keempat, doa seorang bagi saudaranya di waktu gaib saudaranya, yakni saudaranya tidak mengetahui yang ia berdoa. Tetapi doa bagi yang akhir inilah tersangat bersegeri ijabahnya. Riwayat Ad-Dailami daripada Ibn Abbas. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah. Malam ini kita mudzakarah sambungan daripada hadis yang telah disebutkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang pertama tadi iaitu hadis yang menyebutkan adibu tu'amakum bi dzikrillahi wassalah. Hadamkan makanan kamu dengan berzikir kepada Allah dengan sembahyang. Wala tanamu alaihi taqsuwa lahu qulubukum. Dia akan menyebabkan, jangan kamu tidur kerana dia akan menyebabkan hati kamu keras. Pertama sekali yang saya nak sebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Ianya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan status hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif. Walaupun hadis itu dhaif, tetapi dalam bab fadail amal boleh diamal. Hujah tak boleh lah, nak amal boleh. Tu. Pertama sekali, sebelum kita nak bahas tentang hadis ini, kita bahas sedikit tentang perawi hadis tadi. Perawi hadis tadi itu ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ini adalah merupakan isteri kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam mengetahui ataupun di dalam kita memperbahaskan hadis ini, kalau tentang perawi, kita sebut sedikit latar belakang, biodata, nak bagi tahu supaya kita kenal siapa perawi hadis, siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perkara itu penting? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu kurun aku, dan kemudian kurun berikutnya, dan kemudian kurun berikut. Nabi sebut kurun itu 3 kali. Satu kurun itu 100 tahun. Jadi 300 tahun. Maka dalam 300 tahun itu disebut salah satu kurun itulah kurun sahabat. Kurun sahabat. Jadi kita nak kena kenal sahabat Nabi SAW. Kenapa juga kita kena kenal sahabat Nabi? Sebab ada hadis mengatakan, Nabi kata, la tasubu ashabi, ashabi kan nujum, fa ayyuhum iqtadaitum ihtadaitum.
Nabi kata, sahabat aku, jangan sekali-kali kamu menghina sahabat aku. Sahabat aku ni seperti bintang yang bergemelapan. Mana-mana kamu ikut salah satu daripada mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Fa ayyuhum iqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana kita ikut, maka kita dapat petunjuk. Jadi maknanya, nak tahu, nak dapat petunjuk ataupun tidak, tuan-tuan kena tahu sejarah dia. Dan sejarah dia. Bagaimana kita mengetahui Syama'il Muhammadiyah, iaitu pribadi Nabi. Kita kenal pribadi Nabi, maka kita akan kenal Nabi. Macam tu jugalah sahabat Nabi. Kita kenal pribadi sahabat Nabi supaya kita boleh jadikan contoh. Maka kita dapat ihtada. Ihtada itu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidina Aisyah ini? Sayyidina Aisyah ini anak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi SAW. Jadi Aisyah ni dia ada beberapa orang adik-beradik, di antaranya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, kakak dia. Jadi Asma ni kahwin dengan Nabi SAW. Banyaklah riwayat-riwayat yang disebutkan oleh ulama dalam kitab Majalis As-Saniyah fi Syarhi Arba'in Nawawiyah. Satu kitab yang dikarang oleh ulama mengatakan bahawa Sayyidina Aisyah ni kahwin dengan Nabi umur 6 tahun. Dia dukhul dengan Nabi umur 9 tahun. Itu kenyataan yang dinyatakan oleh ulama dalam kitab Majalis As-Saniyah. Berbanding dengan perbezaan ulama-ulama menyebut tentang perkahwinan Aisyah dengan Nabi, sebagaimana ulama lain sebut dalam kitab Rahiq Al-Makhtum, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri disebut lain pula. Jadi apa sekalipun perkara itu merupakan satu sejarah yang telah berlalu. Cuma kita nak tahu sedikit daripadanya. Kemudian Aisyah ini, tuan-tuan, adalah merupakan salah seorang isteri Nabi SAW yang kahwin dengan Nabi dalam keadaan dia bikir. Bikir tu maknanya anak dara. Hak lain yang kahwin dengan Nabi itu semuanya janda, tapi dia anak dara. Dan Aisyah diberitakan dalam sejarah adalah merupakan sahabat perempuan Nabi yang banyak menghafal hadis Nabi. Kata Imam Ibnu Alan dalam kitab Dalil Al-Falihin, dia kata Aisyah ni hafal hadis Nabi lebih kurang 2000 lebih, 2200 lebih hadis Nabi SAW yang dihafal. Jadi kalau Ibnu Alan sebut dalam kitab Dalil Al-Falihin 2000 lebih dia hafal hadis Nabi, kita boleh bayangkan dia seorang isteri Nabi, bukan isteri YB. Mana orang isteri Nabi lebih sibuk pada isteri YB. Sebab Nabi ni sentiasa dikunjungi oleh tetamu. Jadi isteri dia mestilah jadi orang yang melayan tetamu. Jadi dia sibuk. Tetapi nak menggambarkan dalam sibuk-sibuk dia masih sempat lagi menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. 2000 lebih hadis yang dihafal oleh Sayyidina Aisyah, sehingga Sayyidina Aisyah ini dijadikan oleh para sahabat sebagai tempat rujukan. Tempat rujukan. Nak berfatwa kita tanya dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saya nak sebutkan ada satu peristiwa Sayyidina Aisyah ini yang disebutkan oleh Allah sehingga ianya menjadi rahmat kepada umat Islam seluruh dunia daripada dulu sampai hari ini. Iaitu satu peristiwa Sayyidina Aisyah ni dia pernah pergi musafir dengan Nabi. Masa musafir dengan Nabi, dia nak musafir, dia pinjam kalung Sayyidina Asma, kakak dia. Pinjam kalung, berjalan. Maka dalam perjalanan tersebut kalung ni hilang. Kalung ni hilang, menyebabkan perjalanan Nabi itu terberhenti. Sebab nak cari kalung tu. Sebab kalung tu bukan dia punya, pinjam. Nak kena pulang balik. Jadi terberhentilah perjalanan tersebut dan Nabi SAW perintahkan sahabat pergi cari kalung tu. Pergi cari. Sahabat pun pergi cari. Dalam perjalanan tadi dia pergi cari sampailah masuk waktu. Sampai masuk waktu semayang. Bila masuk saja waktu semayang, maka sahabat nak semayang, air tak ada. Ketiga itu ayat tayamum tak turun lagi. Belum turun. Tapi air tak ada. Jadi dua orang sahabat ni seorang semayang, tetapi dia berguling-guling dekat debu tanah tu, kemudian dia semayang. Hak seorang tak. Seorang tidak.
Jadi tuan-tuan, peristiwa itu bila dia balik, kalung tak dapat, tapi balik jumpa dengan Nabi SAW, cerita. Dia kata dia pergi cari tak jumpa, masuk waktu semayang tak ada air, jadi dia guling-guling tanah. Nabi mendengar satu perbahasan daripada sahabat. Jadi Nabi kata apa? Lain kali kalau air tak ada, Nabi kata, maka kamu sapulah muka dengan tanah sekali, kemudian tangan. Nabi sebut perkara tersebut. Maka turun ayat dalam Al-Quran juzuk 6. Turun ayat dalam Al-Quran juzuk 6, wamsahu biru'usikum wa aydiyakum min. Ayat itu. Wamsahu biru'usikum wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ayat itu turun. Maka sapulah muka kamu dan dua tangan kamu. Itu ayat itu turun. Sebab ayat mula je, wa idza ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, sampai habis cerita pasal sembahyang. Ujung tu ada ayat wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kamu sapulah muka kamu dan tangan kamu. Maka turun ayat itu kepada Nabi, menjadi satu rahmat kepada seluruh umat Islam. Yang asalnya Sayyidina Abu Bakar marah kepada Sayyidina Aisyah. Kenapa? Perbuatan dia tu menghilangkan kalung menyebabkan musafir terpaksa berhenti. Jadi Abu Bakar mula marah Sayyidina Aisyah, anak dia. Tapi bila Sayyidina Abu Bakar marah, bila turun ayat tu, Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi puji pula balik Sayyidina Aisyah. Kenapa? Sebab peristiwa itu Allah memberikan satu syariat rukhsah tayamum. Kepada siapa? Kepada Nabi dan seluruh umat Islam. Jadi kita ni dapatlah rukhsah itu. Kalau air tak ada, maka kena tayamum. Berkat apa? Berkat Sayyidina Aisyah tu, kan, hilang kalung. Jadi bila turun ayat tu, Nabi SAW kata nak berjalan balik. Maka bila sahabat pergi tempat Sayyidina Aisyah naik, sebab kalau mengikut dalam hadis Sahih Muslim tu disebut dalam syarahnya Minhaj, kata Imam Nawawi, kenderaan yang dinaiki oleh Sayyidina Aisyah ni, dia ada satu kenderaan sendiri, naik unta, yang Sayyidina Aisyah duduk atas. Dan Sayyidina Aisyah ni dia kecil, dia tak besar mengikut dalam riwayat. Jadi bila dia bangkit, unta dia bangkit daripada tempat rehat tadi tu, rupa-rupanya kalung tu jatuh dekat bawah unta tu, jatuh. Jadi atas peristiwa itu Allah turunkan ayat dalam surah Al-Maidah, menjadi satu rahmat kepada seluruh umat Islam, Nabi dan seluruh umat Islam, dan termasuk kita. Maknanya daripada peristiwa itu memberi maksud, kalau air tak ada boleh bertayamum. Itu sedikit perawi tentang Sayyidatina Aisyah. Nanti saya sebut yang lain, tuan-tuan, kalau kita jumpa lagi hadis yang riwayat daripada Aisyah. Kita sebut latar belakang lain pula tentang Sayyidatina Aisyah. Kenapa? Sebab kita kena tahu mengenai latar belakang. Sebab kita menjadikan Nabi dan sahabat itu sebagai contoh. Nabi itu dah disebut dalam Quran sebagai ikutan, tapi sahabat itu sebagai manusia yang dididik, ditarbiyah oleh Nabi. Sahabat tu, sehingga pendidikan yang diberikan oleh Nabi kepada sahabat diakui oleh Allah, sehingga sahabat Nabi dapat title radhiyallahu anhu wa radwan. Title tu makna segala gerak kerja Nabi mentarbiah sahabat Nabi itu, tak kira lelaki tak kira perempuan, diakui oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan tengok para ulama-ulama daripada dulu sampai sekarang mengkaji tentang, bukan sekadar tentang Nabi, tentang sahabat-sahabat Nabi, sehingga mereka itu menulis kitab-kitab berkenaan tentang latar belakang sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya tuan-tuan, kalau kita lihat bahawa Ibnu Hajar Asqalani menulis kitab Isabah fi Tanbih Sahabah. Kitab itu ditulis nak menulis tentang apa? Pribadi sahabat. Dikira mana dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh tengok dalam kitab Isabah fi Tanbih Sahabah. Begitu juga Imam An-Nawawi, dia tulis dalam kitab Tahzibut Tahzib, kitab yang menceritakan tentang pribadi sahabat Nabi. Cuma kitab-kitab ni tuan-tuan terlampau tebal, terlampau banyak dia punya jilid dia, sampai kita sendiri tuan-tuan kalau tengok pun takut nak baca, kan? Tapi walau macam mana pun tuan-tuan, tak jadi masalah. Tuan-tuan kuliah dengar je saya baca, tu tuan-tuan senang. Tuan-tuan dengar je, pasang telinga, saya tukang baca.
Kan? Saya tukang baca, saya tukang ajar, tuan-tuan tinggal dengar. Jadi kalau dengar pun malah tu, orang Jawa katalah kebangetan, tuan-tuan. Kan dengar pun tak nak. Itu yang jadi masalah. Baik, kita tengok apa yang dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini sebagaimana riwayat riwayat Abu Nuaim. Abu Nuaim ni tuan-tuan ada satu kitab namanya Dalail An-Nubuwah, dikarang oleh Imam Abu Nuaim yang memuatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Jadi maknanya kitab-kitab hadis ini bukan sekadar Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmizi, Abi Daud, tapi ada lagi kitab-kitab yang lain. Sebab tu kalau kita tengok kitab yang Sunan Sittah tu banyak dalamnya hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis ni Abu Nuaim, Imam Al-Baihaqi kata hadis ni dia punya maratib ataupun kedudukan darjatnya dhaif. Walaupun dia dhaif, tapi dalam bab fadail amal boleh. Kenapa? Ceritanya tu dia kata kalau kita makan azibu ta'amakum, dia kata kalau kita makan disuruh hadamkan. Maknanya cerita ni adab makan. Maknanya azibu ta'amakum, hadamkan makanan-makanan kamu. Jadi kita ni disebutkan kalau kita makan, kita jangan terus tidur. Disebut kat situ. Dia kata apa? Wala tanamu alai. Jangan kamu tidur dalam keadaan kamu baru lepas makan. Jangan tidur. Kita ni bukan makan terus tidur. Makan sambil tidur pun ada. Makan sambil baring. Kan? Adabnya tak dijaga. Punya selesanya. Kan? Kuliah tak datang tapi tengok live kat rumah. Dalam bilik tu, niara patah katil. Tengok live tu sambil makan. Tapi dalam hadis ini mengatakan kepada kita kena hadamkan makanan. Sebab kalau makanan tak hadam ni, dia akan menyebabkan taqsuwa qulubakum. Dia menyebabkan hati kita keras. Dia ada implication. Ada implikasi, ada kesan di atas perbuatan kita makan. Jadi kat sana adabnya macam mana? Nak kita khadamkan makanan. Kenyataan ulama ada mengatakan bahawa dikunyah sampai lumat. Ada setengah ulama kata pula mengikut sunnah Nabi kena kunyah 40 kali. Tuan-tuan. Bayang tuan-tuan kalau pergi cukup kunyah sampai 40 atau tidak anda? Macam ni. Agak kunyah sampai 40 tak? Kita pula jenis bau lepas lapar pula tu. Makan bedal semacam je. Tak sempat 40, bau 3 terus telan. Bau 4 terus telan. Tak sempat 10. Ni perangai kita tuan-tuan. Lepas tu bila sakit nyalahkan lain pula. Ni lah kau masak tak berapa nak masak, bini pula kena. Padahal diri sendiri adabnya tak jaga. Jadi dikatakan dalam hadis ini, dia kata macam mana nak hadamkan. Dalam hadis ini dia kata bizikrillah. Pertama dengan berzikir. Bermakna jangan suruh tidur. Zikir tu kita tak akan tidur. Berzikirlah. Bermakna duduk dulu. Zikir banyak-banyak. Bizikrillah. Bizikrillah. Jadi bila dah makan tu zikirlah dulu. Sekurang-kurang zikir apa dia? Bang, untuk kita hadamkan makanan, sekurang-kurang zikir apa dia? Kak, sekurang-kurang zikir apa dia? Ni nak ngadamkan makanan ni sekurang-kurang zikir apa? Agak-agak macam tak biasa makan aja. Macam bang, sekurang-kurang zikirnya apa? Alhamdulillah. Sekurang-kurang zikir dia doa lepas makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Pun itu pun kadang orang tak buat. Makannya sedap, gearbox. Kan? Masuk gear terus lupa doa. Jadi maknanya berzikir tu biar lama. Jangan tidur dulu. Sebab tu ada, tuan-tuan tengok Sayyidina Abi Hurairah. Sayyidina Abi Hurairah, tuan-tuan baca sejarah. Dia tak akan tidur kalau dia punya zikir tak sampai 12,000. Sayyidina Abi Hurairah, dia tak akan tidur selagi zikirnya tak habis sampai 12,000. Tu baru betul. Tuan-tuan makan kenduri balik, kan? Makan ambengan. Yang lain tu makan sikit kita tukang habiskan. Perut dah sendat, nak tidur tuan-tuan tak boleh. Jadi disuruh hadamkan dulu. Macam mana? Wiridlah. Selawat Allahumma salli ala Muhammad. Berapa ramai? Berapa banyak? Macam Sayyidina Abu Hurairah 12
12,000. Agak-agak buat lah tuan-tuan. 12,000. Tak ada tuan-tuan. Kalau ada, alhamdulillah. Itu Sayyidina Abi Hurairah. Kalau ulama tuan-tuan, ulama, saya baca dalam sejarah, dalam kitab Sa'adatud Darain, Yusuf An-Nabhani, seorang ulama di Palestin tu. Yusuf An-Nabhani, kan? Jangan tuan-tuan tengok Taqiyuddin An-Nabhani, itu lain. Yusuf An-Nabhani, dia kata dalam kitab Sa'adatud Darain, berselawat tiap-tiap hari habiskan 10,000. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma. Itu ulama-ulama dulu tuan-tuan. Menghabiskan hidup dia dengan beramal. Kenapa? Makan dia, kemudian berwirid. Kita kena macam tu juga, berzikir. Nak ngadamkan nasi tu zikir. Zikir kena banyak, jangan sikit-sikit. Zikir kena banyak. Itu satu. Yang kedua, wassalah. Dia kata cara nak hadamkan ni ialah semayang. Semayang. Ada satu penemuan doktor daripada Amerika dalam kajiannya mengatakan bahawa exercise yang paling orang kata yang paling bagus, exercise yang paling kena dengan badan kita ialah semayang. Itu doktor daripada Amerika mengesahkan daripada asas penelitian dia. Kenapa? Sebab Nabi SAW sendiri telah mengatakan kita punya sendi ni ada 360. Maka sendi kita kena buat sedekah tiap-tiap hari. Sekurang-kurang sedekah tiap-tiap hari itu dengan sembahyang sunat duha. Sembahyang. Itu ada hadis sahih. Hadis disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi maknanya nak hadam bagus ni kan dalam perut, dia suruh sembahyang. Bukan sit up tuan-tuan, bukan sit up. Kan orang kita nak kempiskan perut, kan dia main sit up, main push up. Tuan-tuan tahu sit up, push up. Tu aku punya minat dulu. Macam itulah, sit up, push up. Kan? Tu. Atau wake up. Tu tuan-tuan. Itu semuanya exercise yang dibuat oleh orang barat yang kita tiru, yang kerana nak jaga badan, nak sadar, kan? Kadang-kadang orang perempuan nyanyi nak bersenam tu, apa dia? Bukan. Pocong-pocong. Tu kan? Zumba apa? Zumba ke zumba? Kok zombie? Tuan-tuan jangan salah sebut. Tu. Kan? Orang hari ni dia nak sihat, dia cipta macam-macam kaedah. Macam-macam kaedah. Tapi dalam hadis Nabi SAW, ini disebutkan, dia kata, kaedah nak sihat untuk jaga kita punya penghadaman, dia suruh semayang. Exercise. Jadi semayang tu jangan semayang fardu saja. Sembayang sunat, sembayang rawatib, sembayang qiyamul lail dan sembayang mutlak, kan? Kita kena buat banyak-banyak. Selain kepada sembahyang fardu, sembahyang rawatib, sembahyang sunat, sembahyang ada waktu, sembahyang yang terikat dengan kain waktu. Tuan-tuan baca sejarah Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari sembahyang sunat 400 rakaat. 400. Imam Ahmad bin Hanbal dalam sejarah punya banyak. Saya tuan-tuan masa pernah belajar pondok dulu dengan tok guru saya, Tuan Guru Kyai Haji Suhaili bin Haji Suhaili, hidup lagi. Saya kata dia hidup bagaimana Nabi. Saya kata gitu. Kan kenapa? Kalau sembahyang sunat ni, rawatib tak tinggal. Sembahyang sunat. Orang buat 2, dia buat 4. Kalau ikut kitab Syiarus Salikin pula, 6, 2 buat kat rumah. Nyambung lagi. Pengalaman saya dulu pergi kuliah dengan dia di Kota Tinggi, balik pukul 1 pagi. Tuan-tuan, saya tidur, dia belum tidur lagi. Pukul 3 kita sakit perut bangun, nak buang air, lalu rumah kolong dia. Dengar masih ngaji lagi. Padahal balik ceramah tu, balik dengar ngaji lagi, dengar masih sembahyang lagi. Kalau kita dah tidur. Tutup guru saya lah tuan-tuan. Dia macam tu. Tapi nak menyebutkan kenapa kena semayang? Salah satu semayang tu memang benda wajib, tapi di sini dikaitkan dengan makan. Sembayang untuk kita menghadamkan permasalahan.
Karena dengan rokoknya kita dah exercise usus dan perut, kita sujudnya, kita duduk antara dua sujudnya, semua exercise. Kenapa? Sendi kita berjalan dan darah kita pun berjalan. Itu kedudukannya. Kena sembahyang. Tak payahlah tuan-tuan buat push up, kan? Zumba ke tak payah, kan? Orang hari ni kan tuan-tuan dengar lagu je dia menyanyi, dia menari, nak bagi keluar peluh, kan? Keluar peluh tu tujuan apa? Nak bagi hadamlah permakanan, kan? Kalau tak hadam permakanan kat tubuh badan kita, kita punya kilo jadi naik. Makin lama makin naik. Penghadaman tak cantik. Itu kedudukan. Bila penghadaman tak cantik, maka masalah akan timbul. Apa dia? Penghadaman tak cantik, asid lebih, kan? Asid lebih. Kemudian kedudukan perut kita tak cantik, maka dia jadi angin. Bila angin tu jadi penyakit pula, kan? Kena gastrik jadi penyakit. Duduk lepas makan sedap bukan main, tiba-tiba tarik nafas tak cukup. Kan? Bila angin banyak, tarik nafas tak cukup. Bila tarik nafas tak cukup, kepala otak ingat apa? Tuan-tuan, tarik nafas tak cukup, kepala otak ingat mati. Selagi masih kepala otak ingat mati, belum mati lagi. Kan? Tapi itulah realiti manusia. Manusia ini dia ditakutkan dengan dirinya sebab siapa? Diri sendiri. Saya ulang balik, manusia ni ditakutkan dengan diri dia sendiri, dengan dirinya sebab dirinya sendiri. Tuan-tuan kaji betul-betul. Kan, tuan-tuan mungkin pernah sakit perut, gastrik, kan? Bila tarik nafas tak cukup, agak-agak kepala otak ingat apa? Ingat apa? Ibu-ibu ingat apa? Tarik nafas tak cukup, agak-agak ingat mati, kan? Ingat mati tu. Itu puncanya siapa tu? Punca jadi macam tu siapa? Diri sendiri. Masa sehat makan tak ingat. Tapi bila dah sakit, mulalah. Itu sebab kata ulama, as-sihhatu tajul li as-sihhah la yura ilal marad. Sihat itu adalah mahkota bagi orang yang sihat, tidak didapati atau tidak diketahui akan nilai sihat itu kecuali orang yang sakit. Kalau orang yang tak pernah sakit, rugi, tuan-tuan. Orang yang hidupnya sihat tak pernah sakit itu rugi. Kenapa? Dia tidak merasai nilai kesihatan. Tak merasai. Tetapi bila dia sakit baru tahu punya sihat tu bernilai. Itu dia. Itulah manusia. Kadang dia sombong ke atas diri sendiri. Tuan-tuan, kalau orang sihat, bagikan makan gearbox, bagikan makan sok ekor, bagikan makan siakap tiga rasa, bagikan semua. Apa dia kata? Makan bedal aja. Kan? Kita pun tegur, jangan Haji. Haji dah tua, nanti macam-macam. Jangan banyak cerita, makan je lah. Tiba-tiba kena gaul. Tuan-tuan belikan lepas tu seafood ke udang, kasih dia makan. Apa dia kata, tuan-tuan? Dia kena gaul tu, kasihkan dia makanan seafood. Udang, kerang ataupun ketam, kasihkan. Dia jawab apa, tuan-tuan? Masa tu, ni aku tak ada makan. Kan? Ini kalau aku makan ni, tak lama mati. Dulu masa sihat, itulah nama manusia, tuan-tuan. Nama manusia. Jadi dalam bab makan ni pun, walaupun cerita makan, disebut oleh Nabi. Disebut. Cerita pasal makan. Itu kena jaga. Baik. Habis. Bab makan. Cerita pasal makan. Kadang-kadang kita makan pun tak jaga adab dia. Makan. Tapi adab tak jaga. Kenapa sampai buat makan ni Nabi cerita? Sebab tuan-tuan kena faham. Kita makan lembu makan. Kita makan kambing makan. Kita makan ayam makan. Kita makan babi pun makan. Sama tak, tuan? Kalau nak nama cerita pasal makan saja, benda tu pun makan juga. Tapi oleh kerana kita makan lembu makan, kita manusia tu lembu binatang. Kita makan anjing pun makan, kita manusia anjing tu binatang. Kita makan ayam pun makan, tetapi kita manusia ayam tu binatang. Mesti ada mumayyizah dia. Ada perbezaan antara manusia dengan haiwan. Jadi sebab tu dibagikan adab. Adab ni penting. Kalau adab ni tak ada, maka kita ni jenis manusia yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis. Kita sambung hadis yang ke-140. Arba'u da'awatin la turaddu. Ada 4 jenis doa yang tidak ditolak oleh Allah.
Ini sebab doa pula. Doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut tuan-tuan dalam hadis ini dia punya perawi dia Ad-Dailami daripada Ibnu Abbas. Daripada Ibnu Abbas. Tapi cerita dulu, Ibnu Abbas ni siapa? Ibnu Abbas ni namanya Abdullah Ibnu Abbas. Sepupu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara 4 orang yang dipanggil ibadahlah. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah bin Zubair. 4 orang ibadahlah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Ibnu Abbas ni. Ibnu Abbas ni tuan-tuan adalah merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni pernah didoakan oleh Nabi masa kecil. Masa dia lahir tu, Nabi pernah doa dia. Doanya bunyi Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhul hikmata wat ta'wil, Allahumma 'allimhu ta'wil al-Quran. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Masa kecil-kecil dia, Nabi doa Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, engkau faqihkan dia dalam agama. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhul hikmata wat ta'wil. Ajarlah dia hikmah dan ta'wil. Allahumma 'allimhu ta'wil al-Quran. Ya Allah, ajarlah dia ta'wil al-Quran. Itu doa Nabi kepada dia. Kesan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni dipanggil apa? Turjumanul Quran. Orang yang menterjemah Al-Quran. Mana orang yang pakar dalam Al-Quran. Sehingga dia menjadi ahli mesyuarat. Ahli mesyuarat dalam majlis kerajaan semasa zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Punya hebat dia tu. Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas. Dan mengikut dalam riwayat, kalau tuan-tuan lihat dalam sejarah Abdullah Ibnu Abbas ni, kalau tengok dalam kitab tafsir lah, saya biasa mengkaji ataupun membaca tuan-tuan kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi daripada sudut penampilan penulisan ulama-ulama ni, terutamanya Imam Ismail Ibnu Katsir, dia menjadikan pandangan daripada Ibnu Abbas ni prioriti nombor 1 sebelum kepada yang lain. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tafsir tu, pandangan Ibnu Abbas ni dijadikan pandangan yang nombor 1. Biasanya. Kenapa? Kerana dia ni pernah didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas. Itu yang selalu orang tuan-tuan bila ada anak-anak kecil baru lahir kan nak ditahnik, doanya ikut doa Ibnu Abbas. Allahumma faqih fid din wa 'allimhul hikmata wat ta'wil, Allahumma 'allimhu ta'wil al-Quran. Nah, itu dia. Ambil barakah doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Sebab tu tuan-tuan kalau nak faqih Quran, nak pandai, bacalah doa tu. Kerana doa itu telah didoakan oleh Nabi kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, dalam hadis ini diriwayatkan kata Ibnu Abbas ada 4 jenis da'awat. Da'awat itu doa la turad yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang saya nak sebutkan tuan-tuan, ulama-ulama ada menyebutkan tentang status hadis ni. Ada setengah ulama kata maudhu', ada setengah ulama kata dhaif. Iaitu perbezaan daripada sudut riwayat lah. Walaupun demikian, kita sikoh kepada apa yang telah disebutkan oleh ulama. Bila benda dhaif dalam fadail amal, kita boleh beramal. Dan kadang-kadang kita tengok hadis itu dhaif, tetapi dia punya qarinah hak lain. Ada hadis yang sahih. Kan? Ada hadis yang sahih. Contoh tuan-tuan tengok kalau dalam kitab hadis fadail amal yang dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Tuan-tuan tengok kitab yang ditulis oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, salah seorang ahli hadis. Orang ahli hadis, dia menulis kitab di antaranya kitab Fadail Amal. Tapi kalau tuan-tuan baca dalam kitab dia tu, hadis kat situ dia cerita pasal Fadail Amal. Tapi hadis tu bukan semuanya dhaif. Dia tulis tu dimulakan dengan hadis sahih dulu. Kemudian barulah disebutkan hadis-hadis yang dhaif. Jadi kita boleh memahami bahawa walaupun hadis itu hadis dhaif disebut, ada hadis yang sahih yang menguatkan perkara tersebut. Nah, itu kaedah lah yang disebutkan oleh oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitab Fadail Amal. Nah, ada setengah ulama pula dia tak guna, tidak ambil hadis yang dhaif. Kenapa? Sebab hadis dhaif. Tapi tuan-tuan, Imam Bukhari seorang imam ahli hadis yang mengarang kitab Sahih Bukhari, tetapi dia menulis hadis dhaif dalam kitabnya Adabul Mufrad. Walaupun dia tak sebut dalam hadis Sahih Bukhari tu, tetapi dia dalam kitab Adabul Mufrad dia sebut hadis sahih dan juga hadis yang dhaif dimasukkan dalam kitab tu.
Menunjukkan tuan-tuan ulama-ulama hadis ni terlampau faqih terhadap perkara tersebut. Kita je yang tak reti. Kan? Cuma kita ni reti. Kena reti juga. Sebab kenapa? Nak cerita pasal hadis Nabi, kena cerita. Kena tahu hadis tu. Kita tak bolehlah kita nak cerita hadis Nabi, kita tak mengkaji tentang mustalah ataupun istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama. Tu kita kena tahu. Walaupun kita lihat tuan-tuan secara orang kata pembacaan hadis musafahah kalau zaman sekarang ni kurang, tetapi secara musannafat banyak. Secara musannaf tu mana tulisan-tulisan para ulama-ulama hadis yang kita boleh jadikan rujukan. Tu yang saya kata tadi tuan-tuan. Kalau kita nak tengok rujukan ulama-ulama bab kita hadis ni tuan-tuan, ngeri kita tengok. Kalau kita jenis apa? Jenis orang yang belajar dengar je tak baca. Kan? Ngeri kita tengok tulisan dia tu. Punyalah banyak. Dia punya tulisan-tulisan dia. Cumanya tuan-tuan ni untung belajar kat sini ni. Untungnya macam mana? Tuan-tuan datang duduk dengar je. Tak payah baca. Hak yang baca, mengkaji apa semua serah kat ustaz je. Kan? Lepas tu tuan-tuan dengar gitu. Lepas tu dengar, amal. Itu je. Dengar dan amal. Bila dah dengar, dah tahu, mampu amal. Kan? Dalam Islam, tuan-tuan kena faham, bukan disuruh ngapal. Bukan disuruh ngapal. Kalau tuan-tuan nak ngapal, rasa-rasa tuan-tuan tak kuliah hari ni. Kan? Kalau disuruh ngapal. Dalam Islam, disuruh faham. Disuruh faham. Dia tak payah ngapal tuan-tuan. Ngapal tu bagi orang yang boleh ngapal je. Tapi disuruh faham. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, Allah mazidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan rezekikan faham. Ilmu tu boleh bertambah, tapi yang disebut oleh Nabi itu ialah dalam doanya lah faham tu. Dan hadis Nabi kata pun mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Kalau Allah nak seorang tu dia baik, diberi faqih. Faqih tu al-fahmu. Faqih tu ialah al-fahmu, faham dalam agama. Jadi tuan-tuan, tak perlulah nak hafal. Yang penting faham. Tapi kalau ngapal dah tak ngapal, faham pun tak, nak jadi apa tuan-tuan? Kan? Dah lah ngapal tidak, faham pun tak. Kan? Bila tak faham dipanggil apa? Bodoh. Apa? Saya cakap bodoh je tuan-tuan. Tuan-tuan nambah goblok. Tu lagi lah tuan-tuan. Kan? Itu kalau tambah lagi itu bodoh, goblok, tolol, macam-macam lagi lah tuan-tuan. Tapi kita ni disuruh belajar. Kan? Disuruh belajar. Saya ni pun yang mengajar. Tuan-tuan jangan tuan-tuan tengok senang nak cakap. Tak. Belajar juga. Kena belajar dulu. Kena kaji dulu, kena semak dulu, kena buat research dulu. Kan? Lepas tu tak tahu kita pula kita tanya orang. Allah Ta'ala kata fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena tanya orang yang lebih tahu sekiranya kamu tak tahu. Jadi maknanya apa? Walaupun tuan-tuan dengar tengok macam ustaz cakap laju je, dia kena sedar dulu dia tu bodoh super macam tuan-tuan juga. Super. Tuan-tuan punya pandai, ibu-ibu punya pandai, pernah tak jadi bodoh dulu? Pernah tak? Pernah. Bila kata pernah, kita kena akui. Tak bolehlah kita nak tarafuk dengan ilmu, nak hebat dengan ilmu. Kenapa? Sebab kita punya tahu tadi, kita punya ilmu tadi didahului oleh bodoh. Tak pernah kita, ada masa dulu pernah kita jadi orang yang tak tahu. Sebab tu selalu saya buat analogi macam ni tuan-tuan. Seorang yang sampai ke universiti, seorang yang ada BA, ada master, ada bachelor, ada PhD, dia kena hormat dan berterima kasih kepada cikgu pasti tu. Cikgu pasti tu. Kenapa? Sebab dia boleh baca sampai pegang universiti sebab dia ajar daripada tu dia. Daripada bawah tu. Maknanya kat situ menunjukkan apa? Walaupun dia hebat, walaupun dia ada ilmu, dia tak boleh nak tarafuk. Kenapa? Dulu dekat bawah dia tu. Tu kedudukan dia. Baik. Kita balik pada hadis ni, 4 jenis doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Pertama, dakwatul haj hatta yarji'a. Doa orang yang pergi haji hingga pada baliknya. Doa orang pergi haji. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku bagi, aku makbul. Tapi bermakna daripada sudut Al-Quran tu kata, tak kira siapa pun, dia berdoa, Allah Ta'ala bagi. Cuma kat sini ada pengkhususan. Orang pergi haji, doanya makbul. Kenapa? Bisa babil makan. Bisa babil makan. Dengan sebab tempat. Tempat tu. Tuan-tuan duduk dekat Mekah semayang.
kat situ berganda berpuluh ratus ribu kan, dekat Madinah, dekat Mekah, bermakna bisa babil makan tempat tu. Sebab tu kata ulama dalam kitab, dia kata apa? Dia kata ada kadang-kadang kita punya doa tadi tu kita kena minta dengan Allah Ta'ala sebab tempat. Ada kadang-kadang sebab masa. Sebab masa. Ada kadang-kadang sebab masa. Ada kalanya sebab tempat. Ada kalanya apa orang kata sebab amalan. Contoh sebab tempat itulah Mekah. Mekah dengan Madinah tu sebab tempat. Sebab masa. Sebab masa. Contohnya tuan-tuan, antara tempat yang makbul ialah kalau tuan-tuan pergi sembahyang Jumaat, imam duduk antara dua khutbah tu. Masa tu kita kena berdoa, dikatakan makbul. Jadi ada sebab tempat, ada sebab masa. Jadi kedudukan ini disebut orang pergi haji. Bila pergi haji tak ada tempat lain. Mana ada orang pergi haji kat Parit Pulai? Kan? Pergi haji daripada Parit Pulai ada, tapi pergi haji mestilah Mekah. Mestilah di Mekah. Maka bumi Mekah itu, tanah bumi Mekah tu dipanggil bibakati mubarakah. Bumi Mekah tu, Mekah tu adalah mubarak, bumi yang diberkati. Maka doa kat situ dimakbulkan oleh Allah. Kita ni tuan-tuan, selalu orang nak pergi haji ke umrah, kita kata nanti sampai saya tolong doakan aku. Kan? Padahal dekat rumah boleh tak? Boleh. Tetapi kenapa kita ambil barakah tempat? Kita ambil barakah tempat. Maka orang pergi itu kita minta doa. Barakah tempat. Tu. Lagi-lagi kalau kita nak berumah tangga tuan-tuan, doa kat mana? Dekat Mekah doa. Balik terus nikah. Kan? Sungguh tuan-tuan. Pergi Mekah, tuan-tuan pergi tempat namanya Jabal Rahmah di Arafah tu. Bukan kat bawah, naik atas. Naik atas sembahyang sunat 2 rakaat, minta dengan Allah Ta'ala. Boleh jadi. Kan? Saya pernah buat macam tu tuan-tuan. Saya pernah, tapi bukan niat diri. Doakan orang. Saya dulu pernah pergi umrah, tetapi mutawif saya tu tuan-tuan bujang masa tu. Dia kata, Ustaz tolong doakan saya. Kenapa saya nak berumah tangga? Nak berumah tangga. Jadi kita pun naik ke Jabal Rahmah tu, sembahyang sunat 2 rakaat, menghadap ke arah Mekah, maka doakan. Balik setengah bulan lepas tu nikah. Jadi maknanya doa tempat-tempat tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, wa da'watul ghazi hatta yasdula. Doa ketiga orang perang, al-ghazi fisabilillah. Orang yang perang pada jalan Allah Taala ni sehingga dia selesai perang. Masa itu doa Allah Taala makbulkan. Masa perang. Siapa-siapa yang al-ghazi, ghazi ni yang berperang pada jalan Allah. Ghazawa tu peranglah. Mana perang ni melawan musuh Islam. Maka dianya kalau berdoa dimakbulkan. Saya contohkan zaman Nabi SAW. Nabi masa perang Badar, tuan-tuan, berdepan dengan musuh, dia baca doa. Oleh kerana ketika itu peperangan Islam yang pertama, peperangan Badar, maka tentera kafir 1000, tentera Islam 313. Nabi mohon dengan Allah Ta'ala. Doa Nabi SAW sehingga dia punya selendang jatuh. Jatuh selendang Nabi punya, minta dengan Allah, jatuh. Dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar. Doanya apa? Allahumma intahlik hadil isabah lam tu'bad ahad ba'du hadun. Lam tu'bad ahadun ba'd. Maksudnya apa? Dia kata, ya Allah, kalau kau kalahkan, kau musnahkan ni tentera yang aku bawa ni, hari ni kalau kalah dan habis semua, maka lepas ni tak ada orang nyembah kau. Lepas ni tak ada orang akan menyembah kamu. Doa Nabi itu tuan-tuan diiringi dengan turunnya hujan. Pagi perang menang. Artinya apa? Doa masa perang dimakbulkan oleh Allah. Tu hujah dia. Itu sahih tu. Itu cerita perang Badar sahih. Ada lagi satu yang sahih. Ni dialog dalam perang tu. Dalam perang namanya Amru bin Jumuh. Tuan-tuan. Masa perang tu dia rehat kejap makan kurma. Ni memang masyhur cerita tu. Amru bin Jumuh dia berhenti perang masa tu makan kurma, rehat. Masa makan kurma ni dia berdialog dengan Nabi. Dia kata, Rasulullah, ni kalau perang ni aku mati, ni aku duduk mana lepas ni? Dia tanya, kalau perang ni aku mati, duduk mana? Dia kata duduk syurga. Dengar Nabi kata duduk syurga, kurma tu dibuang tak sempat habis makan. Kenapa? Lambat nak masuk syurga. Dia tua perang sampai mati.
Makan kurma tuan-tuan sempat lambat lagi. Kita makan dengan bang sempat habis. Jauh beza tuan-tuan iman kita dengan sahabat Nabi. Nah, itu dia. Jadi artinya tuan-tuan doa ketika perang ini adalah merupakan doa yang diterima, dimakbulkan oleh Allah. Jadi kena tengok waktu-waktunya. Doa masa perang. Okey, yang ketiga, wada'atul marid hatta yabra'a. Doa orang sakit sampai disembuh. Sakit kena berdoa dengan Allah Ta'ala. Sakit kena berdoa. Kan? Bukan semata-mata cari ubat. Kita sakit cari ubat. Tak gitu. Kan? Kalau akak sakit perut, pergi mana? Hospital. Oh, terus hospital. Ingat klinik. Hospital. Kan? Tengok. Saya bagi contoh. Nabi dengan sahabat. Ada satu riwayat disebutkan. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia pernah sakit perut. Dia jalan depan Nabi sambil tekan-tekan perut dia. Maka Nabi kata, "Hal waja'ta ya Abu Hurairah?" Dia kata, "Wahai Abu Hurairah, kau sakit perut ke?" Maka Abu Hurairah kata, "Na'am ya Rasulullah." Ya. Maka Nabi kata apa? "Qum fasalli fa inna salata syifa." Pergi bangun. Semayang. Kerana semayang itu ubat. Kenapa Nabi tak kata pergi cari ubat? Pergi makan pil? Tak. Tapi Nabi kata bangun, semayang. Kerana semayang itu ubat. Itu kata Nabi. Saudara tengok antara sakit Sayyidina Abu Hurairah dengan statement Nabi. Nabi sakit perut dengan semayang. Matching tak matching? Matching tak matching? Tahu matching? Ibu-ibu tahu tak matching ni? Sepadan tak sepadan? Kan? Orang sakit perut disuruh semayang. Kalau daripada suruh cakap Nabi itu kan macam tak sepadan. Tak sepadan. Tetapi cuba kaji, kenapa Nabi cakap macam tu? Nabi cakap tetap betul, tetap benar. Tapi Nabi suruh itu. Ini menunjukkan kepada kita, betul lah hadis ni. Dia kata kalau orang sakit, dia berdoa, Allah Ta'ala tak tolak doa tu. La yurad, tidak ditolak. Jadi maknanya, masa sakit kena berdoa dulu, barulah cari ubat. Masa sakit semayang dulu, doa dulu, baru cari ubat. Cari ubat nombor 2, semayang nombor. Tapi mana ada orang bila sakit dia buat tu dulu? Jarang. Yang ada, bang saya sakit perut, jomlah pergi klinik. Tu dia. Kan? Bang saya ni nak beranak ni bang, jomlah pergi klinik, pergi hospital. Dia tak ada, kau semayang dulu. Tak ada. Kena marah adalah tuan-tuan. Kan? Tengah kita ngadu, bang saya rasa macam nak beranak ni. Kau semayang dulu. Mengamuk dia tuan-tuan. Kan? Tapi inilah yang disebut dalam hadis Nabi. Maknanya apa? Allah Ta'ala bagi itu, kita kena mulakan menghadap Allah. Sebab sihat dia bagi, sakit pun dia bagi. Bermakna bila sihat dia bagi, kita syukur. Maka bila sakit dia bagi, kita sabar. Allah Ta'ala sendiri kata, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri. Tu Quran sendiri kata, kena sambayang dan sabar. Jadi artinya kalau sakit, jangan cari ubat dulu, sembahyang dulu, doa dulu, baru cari ubat. Ubat boleh cari, tak salah. Tapi nombor 2, bukan nombor 1. Kenapa? Sebab mengajar kepada kita, Allah Ta'ala tuan-tuan, dia bagi kita, tuan-tuan tengok, sama ada sihat ataupun sakit, kaya atau miskin. Ada kadang kaya itu Allah Ta'ala bagi atas dasar nikmat. Tuan-tuan. Kenapa? Sebab dia bersyukur. Tapi ada Allah Ta'ala kasih kaya itu kerana istidraj. Bukan nikmat istidraj. Dibagi kaya tuan-tuan, tapi semayang tidak. Istidraj. Itu jenis keris makan tuban tu. Sakit begitu juga. Ada kadang sakit itu sebagai mukaffiratul dzunub. Untuk mengkafarahkan dosa. Irtifa'ud darajat. Meninggikan darjat. Itu ada dalam hadis Nabi SAW. Mukaffiratul dzunub. Artinya apa? Ada sakit itu sebab Allah Ta'ala bagi sakit untuk mengkafarahkan dosa. Jadi kalau untuk mengkafarahkan dosa sebab sakit tu, dosa tu tuan-tuan kalau ada, artinya kita kena bertaubat, istighfar. Ada ke sakit tadi tu tuan-tuan sebab kerana kita nak Allah nak kafarahkan dosa, kita makan ubat? Ya tidak, dia kena istighfar dulu, kena taubat dulu. Sakit itu dibagi kerana dosa kita. Sakit itu dibagi kerana dosa kita. Jadi minta ampun dulu. Kemudian baru cari ubat, barulah betul. Kaedah tu baru betul. Sebab kenapa? Kadang sakit itu salah sendiri. Cuma tak nak ngaku. Saya contohkan.
Sakit salah sendiri cuma tak nak ngaku. Contoh, ibu daripada muda kan sampai ke tua, hari-hari makan minum manis. Makannya dah manis, minumnya dah manis. Last kencing. Okey, kencing manis kena tu ketika tua tu salah siapa? Salah adakah salah gula? Salah kedai? Salah orang lain? Ya tidak, salah diri sendiri. Jadi bila salah diri sendiri, tuan-tuan tengok, bila dulu masa muda-muda makan manis, minum manis-manis, dah tua kena kencing manis, doktor pun kata, Kak, lepas ni jangan minum manis-manis, kena minum pahit. Betul tak? Kena minum pahit-pahit masa tua. Masa tua dah tak boleh minum manis-manis. Kalau minum manis-manis, silap-silap kaki kena potong. Kan? Kalau kita minum manis-manis, cepat mati. Ibaratnya gitulah senang cakap kasar dia. Tapi bila dah tua-tua, kena pula minum pahit. Makan jadam, kan? Sebab tu, bila tuan-tuan pergi kuliah, umur dah tua-tua, jadi kena standby lah. Hati tu kena kuat. Sebab apa? Makan jadam. Bukan makan manis lagi dah, makan jadam. Faham maksud saya punya kias? Sebab dulu dah sedap sangat. Dengan manis-manis. Dah tua tu baru makan pahit. Masa muda dulu, kuliah tak datang. Bila dah tua-tua kuliah datang, sekali kena pak batang hidung, sentap habis. Kan? Sebab itulah ubat dia. Ubat dia kena pahit. Kena bagi rasa. Bila rasa tu barulah boleh baik. Kata gitu. Ini baru kena sedikit, tuan-tuan besok tak datang. Itu masalah. Tuan-tuan macam mana nak baik? Tak gitu. Sebab tu bila dah tua-tua ni tuan-tuan, bila dengar kuliah, bahasanya tu tak boleh lembut-lembut sangat. Kan? Kena bunyi agak kasar sikit tu. Kan? Barulah gitu. Tu. Boleh faham ni tuan? Kau tak faham? Tak faham tu masalah. Tu. Saya tuan-tuan pernah kuliah, ada satu tempat dekat Seramak ni, bukan kat sini. Kuliah tu. Yalah. Kuliah maghrib ada kat situ, tazkirah Jumaat pun ada. Kuliah subuh pun ada dekat masjid tu lah, dekat satu masjid. Maka saya punya style kuliah tu, tuan-tuan tahulah bahasa saya. Kan dah tuan-tuan dah biasa dengan saya, dah biasa. Jadi kat situ baru. Setiap kali kuliah saya mesti tanya orang kat depan. Orang kat depan saya ni. Jadi bila tanya tuan-tuan, mestilah sentak tuan-tuan. Kan? Bila tanya tak tahu jawab. Bila tanya tak tahu jawab. Agak-agak bila tanya tak tahu jawab, kita rasa agak-agak segan tak segan tuan-tuan? Nak tanya, ibu segan tak? Dia confirm segan. Tetapi saya ajar begini. Selagi belajar, tok guru ada kat depan, ditanya tak jawab, ditanya tak tahu, jangan malu. Sebab kenapa? Jawapan bukan pada kita, pada tok guru tu. Faham tuan-tuan? Kan biasa tok guru tu tanya. Tanya tu kenapa? Sebab tok guru bukan nak uji, nak tahu label orang depan dia. Sebab disebutkan khatibun nasu ala qadri uqulihim. Kita nak bercakap ikut kadar orang yang ada kat depan. Kita bila ditanya tu tengok dia punya jawapan. Bila jawapan dia salah tu maknanya apa? Bukan orang tu salah. Tok guru tu kena turunkan dia punya tuning. Kan? Itu kat situ. Dia pandang kat situ. Bukan pandang orang jawapan salah. Sebab jawapan salah dia tu ada pada tok guru dia. Pada mana tok guru tu kena sebetulkan balik tu. Benda tu. Jadi artinya saya sebut apa? Kalau kita ni ditanya tak boleh jawab. Tuan-tuan jangan rasa malu. Kenapa? Jawapannya bukan pada tuan-tuan. Jawapan pada tok guru tu. Tu kedudukannya. Jadi hilang malu tu. Jadi bila dah macam tu tuan-tuan, sampailah 2-3 kali kuliah, yang tukang jemput ni kata, Ustaz, orang yang selalu Ustaz tanya tu, dia suka Ustaz. Bukan dia malu, dia suka. Sebab saya tanya macam mana respon, dia kata, semua suka. Kalau antara 100 orang yang dengar tu, dia kata, 2 orang aja yang tak suka. Saya tanya, yang 2 orang tu duduk mana? Semuanya duduk belakang, tak ada duduk depan. Kan gitu. Jadi maknanya tuan-tuan kita ni belajar ni kena ada dia punya cara dan adab dia tu. Kan? Sebab tu saya tuan-tuan dalam menerangkan benda betul, saya tak kadang-kadang tak tengok orang tuan-tuan. Maksudnya apa? Saya tengok kebenaran tu. Sebab apabila orang boleh menerima kebenaran, bermakna orang itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang keempat, tadi yang ketiga, orang yang sakit tadi. Yang keempat, dakwatul akhi li akhihi bi dhahril ghaibi. Dia kata nombor 4, doa yang Allah Ta'ala terima ni adalah doa saudaranya kepada saudaranya bizahril ghaibi. Bukan kat depan dia. Bermakna orang mendoakan sahabat dia dalam keadaan sahabat dia tak tahu. Kan? Dalam keadaan dia tak tahu. Kenapa? Asra'a. Dia kata haula'i da'wat
ijabatan. Antara 4 tu yang paling cepat dimakbulkan, dia kata, iaitu da'watul akhi li akhi bi dhahril ghaib. Doa kita kepada saudara kita dalam keadaan dia tak tahu. Kita duduk jumpa kawan kita ni ngadu, mat saya ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni kan. Kita pun kata sabarlah. Kita balik, kita semayang, kita doa. Itu lebih mustajabah. Lebih istijabah. Tu. Sebab tu yang saya nak sebutkan, tuan-tuan ni semua, saya dan tuan-tuan dan ibu-ibu semua, adalah merupakan hari ni, hidayah yang Allah Ta'ala beri, adalah merupakan doa bizahril ghaib. Dalam keadaan kita ni tak tahu sebenarnya. Siapa doakan kita? Para Nabi dan para Rasul. Nabi Ibrahim pernah doakan kita, Nabi Ismail pernah doakan kita, Nabi Muhammad pernah doakan kita. Kita tak tahu tuan-tuan. Padahal dia dah doakan dulu. Kita tak ada lagi, dia dah doakan. Jadi maknanya doa itu lebih cepat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kedudukan dia. Alhamdulillah. Boleh faham tuan-tuan Pukul berapa dah ni? Dah isyak kan? Dah. Oh, dah lebih dah. Cukuplah kadar tu tuan-tuan malam ni. Ada 5 perkara. Apa? Pertama tadi cerita pasal makan, yang kedua 4 doa tadi. Dan insya-Allah kita sambung pula pada akan datang arbaun man kunna fi kana munafiqun khalisan. Ini hadis yang ke-141. Insya-Allah kita sambung akan datang. Untuk malam ni sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.